Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Amal Sakinah binti Zulkifli, memegang angka giliran 2022-2024 10003, akan menyampaikan syarahan yang bertajuk isu-isu semasa yang berkaitan dengan etika dan profesionalisme keguruan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh dan salam Malaysia Madani. Terima kasih saudari pengerusi majlis yang berhormat Datin Jamilah binti Husni, Pengarah Pendidikan Negeri Kedah, yang berusaha Encik Ahmad bin Zakaria, Pengarah PPD Daerah Sik Kedah, dan yang saya raikan semua guru-guru daerah Sik Kedah dan semua hadirin yang hadir pada hari ini. Alhamdulillahirrabbilalamin, dan bersyukur kita ke hadrat ilahi kerana dengan limpah dan kurnianya dapat kita bertemu kembali dalam majlis yang penuh bermakna ini. Setinggi-tinggi pujian dan rasa syukur dirafakkan ke hadrat Allah SWT yang telah melimpahkan taufik dan hidayahnya sehingga kita diberi kesempatan untuk bersama-sama berada di dalam majlis sempena perjumpaan majlis guru-guru di daerah Sik Kedah. Izinkan saya membuka syarahan ini dengan mutiara hikmah daripada Imam Ghazali. Kerja seseorang guru tidak ubah seperti seorang petani yang sentiasa membuang duri dan juga mencabut rumput yang tumbuh di celah-celah tanamannya. Justru, saya ingin mengucapkan tahniah dan terima kasih kepada semua guru yang sentiasa berusaha mencerdikkan anak watan hari ini. Sesungguhnya, majlis ini tidak lain tidak bukan untuk memberi input dan ingatan yang terbaik kepada semua guru-guru yang hadir. Hadirin yang dihormati sekalian, berdiri saya hari ini sebagai pegawai tata tertib, wakil daripada Kementerian Pendidikan Malaysia, diminta untuk berkongsikan dan bercakap tentang isu-isu etika berkaitan dengan profesionalisme seorang guru. Perkongsian ini bagi menyedarkan bahawa profesionalisme keguruan merupakan satu maruah guru yang perlu kita semua jaga. Isu-isu semasa yang akan saya kupaskan sebentar nanti yang juga berkaitan dengan etika guru merangkumi perkara-perkara yang berkaitan dengan PDPR, iaitu pembelajaran dan pemudasyaraan, berkait dengan PBD pengurusan bilik darjah, dan yang terakhir yang paling penting adalah menyentuh aspek disiplin kita yang kita berkhidmat sebagai penjawat awam. Hadirin yang dimuliakan, acap kali kita mendengar tentang masalah-masalah penting berkenaan dengan murid, bukan? Namun kita sebenarnya perlu menerima hakikat bahawa sebahagian guru juga yang terlibat ada terlibat dengan isu-isu penting, iaitu guru itu sendiri. Jika kita rujuk artikel 12 Perlembagaan Persekutuan Hak kepada Pendidikan Kanak-kanak Warga Negara tanpa diskriminasi berlandaskan agama, ras, keturunan dan juga tempat lahir dijamin di Malaysia. Konvensyen berkenaan dengan mengenai hak kanak-kanak CRC, Pertubuhan Bangsa-Bangsa Bersatu, yang telah mengklarifikasikan hak anak-anak kepada 4 kategori, iaitu kepada kehidupan, perlindungan, perkembangan dan juga penyertaan. Kalau guru juga penting sekolah dan juga melanggar peraturan 3A, di manakah keadilan kepada anak-anak ini? Kita guru, kita bertanggungjawab ke atas pendidikan generasi akan datang. Adilkah perbuatan kita kepada mereka kalau kita sendiri yang penting untuk masuk ke dalam kelas dan menjalankan PDP? Bila mana kita cakap tentang isu guru penting, boleh jadi mereka penting hadir ke bersyarat ataupun selain itu. Namun yang merisaukan adalah menjadi satu kekekasalan adalah mereka ini penting dan tak masuk kelas untuk mengajar. Di manakah accountability kita sebagai guru kepada murid?
Ingatkah hadirin sekalian, guru-guru sekalian, terhadap satu kes baru-baru ini yang berlaku di SMK Taun Gasi Kota Belud Sabah. Seorang guru dihadapkan ke mahkamah kerana tak hadir ke kelas selama 7 bulan. Guru ini didakwa kerana mengabaikan tanggungjawab dan juga jarang masuk untuk menjalankan proses PDPR. Dan guru-guru dan murid dan ibu bapa kepada murid-murid ini berasa tertipu kerana disebabkan guru ini potensi anak mereka tidak dapat nikilap dan sebagainya. Apakah akibat kepada guru tersebut? Guru ini telah disabitkan kes dan terlibat dengan perbicaraan mahkamah, manakala jika disabitkan kesalahan, Pengerusi Suruhanjaya Perkhidmatan Pelajaran Malaysia pihak berkuasa tata tertib mempunyai kuasa mengenakan hukuman buang kerja ataupun turun pangkat selepas menimbang kes ini. Perbuatan disifatkan tidak bertanggungjawab dan ingkar perintah di bawah peraturan 4/2G dan juga 4/2 peraturan pegawai awam iaitu kelakuan dan tata tertib 1993. Implikasi sangat besar tuan-tuan guru-guru sekalian. Namun apabila berlaku isu seperti ini, kita perlu untuk membuat sesuatu. Kita perlu ada langkah untuk memanteras dan kita ada langkah untuk atasi. Antaranya ialah di pihak JPN sendiri perlu ada sistem pantauan yang lebih berkesan dan lebih sistematik. Untuk apa? Untuk kita pastikan guru-guru sentiasa mematuhi tugas dan bertanggungjawab dan mempunyai tanggungjawab masing-masing agar guru sentiasa peka dan tidak boleh ponteng dari melaksanakan amanah yang diberikan guru, iaitu masuk mengajar di dalam kelas. Selain itu, kita juga faham ada sebahagian guru yang merasai tekanan-tekanan sehingga tidak dapat nak masuk kelas, mungkin kerana bebanan kerja dan sebagainya. Maka di sini adalah saya nasihatkan pihak pengurusan dan pihak pentadbir sekolah untuk membahagikan atau membuat jadual itu dengan penuh rasa empati, penuh rasa simpati dan juga adillah dalam membahagikan jadual kelas supaya tak ada guru yang dapat terlalu banyak kelas dan ada guru yang tak buat apa-apa. Maka ini adalah satu langkah untuk kita atasi guru daripada ponteng masuk mengajar di dalam kelas. Hadirin yang saya hormati, seterusnya ingin saya bercakap tentang perkara yang menjadi kerisauan dan juga menjadi ketakutan waris ibu bapa pada hari ini apabila ada guru yang berlebihan, isu guru yang berlebihan menggunakan media sosial ketika dalam bilik darjah. Sebagai guru, kita perlu bersikap lebih profesional dan menjaga etika dalam bilik darjah. Surat perkeliling yang telah dikeluarkan oleh Kementerian Pendidikan Malaysia KPM bagi penjawat awam berkenaan dengan penggunaan media sosial, iaitu adalah dilarang untuk menggunakan media sosial untuk tujuan peribadi ketika waktu pejabat, sama ada mempergunakan peranti milik sekolah ataupun peranti peribadi tidak boleh dilakukan di dalam kelas. Apatah lagi ada guru yang buat live ataupun secara langsung ketika belajar dan di dalam bilik darjah. Dan juga ada yang menunjukkan wajah murid-murid di dalam kelas. Itu tidak boleh, guru-guru sekalian. Satu tindakan yang bercanggah dan tidak wajar dilakukan oleh seorang guru mengikut etika keguruan. Guru juga sememangnya apabila berlaku masalah-masalah penggunaan media sosial ini, kita tahu guru tak akan fokus kepada murid secara 100%. Pengurusan bilik darjah itu tidak berada pada tahap yang terbaik dan tidak berada pada tahap yang optimum. Kita juga risau jika guru-guru ini hilang fokus lebih kepada untuk menjaga media sosial lebih daripada mengajar. Kita juga boleh merujuk kepada surat perkeliling ikhtisas Kementerian Pendidikan Malaysia. Kita boleh rujuk surat perkeliling ini, iaitu surat perkeliling bilangan 3 tahun 2017. Secara spesifik menggariskan beberapa garis panduan nilai dan etika penggunaan media sosial bagi guru. Dalam era dunia tanpa sepadan ini, sebenarnya pemerolehan maklumat melalui media sosial sememangnya membantu guru dan murid demi untuk mencapai informasi. Guru dan murid sebenarnya diberi kemudahan dan
kebenaran. Namun guru dan murid itu sendiri perlu ada rasa tanggungjawab dalam penggunaan media sosial, sama ada dalam urusan rasmi ataupun peribadi. Maka apakah cara yang boleh diambil untuk menyelesaikan masalah isu guru menggunakan media sosial secara berlebihan? Antaranya adalah kita boleh gunakan teknik reverse psychology. Yang mana reverse psychology ini apabila kita menyuruh guru untuk menukar isi kandungan yang dibuat itu, yang tiada isi kandungan yang kosong, yang hanya menunjukkan tentang cara dia mengajar, menunjukkan wajah, kepada ditukarkan kepada konten yang lebih bermanfaat. Jadikan media sosial itu sebagai satu aplikasi interaktif untuk pembelajaran murid-murid di dalam kelas. Jadi adalah lebih baik untuk seseorang guru itu, kita sebagai guru menjalankan tugas hakiki kita untuk mendidik anak-anak murid dengan penuh perhatian dan menjadi tauladan kepada murid-murid kita. Selain itu, seseorang yang bergelar guru, kita haruslah mempunyai disiplin yang tinggi untuk menjalankan tugasan. Mahu atau tidak mahu, kita sendiri perlu ada satu tanggungjawab untuk pandai mengimbangi kewajipan kita dalam penggunaan media sosial di dalam kelas. Guru-guru yang saya hormati sekalian, saya ingin bergerak kepada satu lagi isu yang cukup berat dan cukup menjadi kerisauan, iaitu isu disiplin yang berkaitan dengan isu pelecehan dan gangguan seksual. Gangguan seksual ini bukan sahaja berlaku di tempat kerja dan tempat awam, malah ia telah menular ke sekolah, di mana apabila berlaku di sekolah, maksudnya adalah murid-murid yang tidak bersalah. Kita lihat kod amalan 1999 mentakdirkan gangguan seksual, contoh yang mencium adalah sebarang tingkah laku berunsur seksual. Dan juga gangguan seksual ini kita boleh kategorikan juga kepada dua jenis, iaitu gangguan seksual berbentuk ugutan, iaitu sexual coercion, dan juga gangguan seksual berbentuk ancaman, iaitu sexual annoyance. Guru-guru yang didapati bersalah melakukan isu-isu seperti ini boleh didakwa di bawah Seksyen 14-A Akta Kesalahan Seksual terhadap Kanak-kanak 2017. Menurut kajian yang dilakukan, sebanyak 79.4% daripada hampir 300 kes gangguan seksual di institusi pendidikan melibatkan pendidik dan pihak berkuasa. Pihak berkuasa sekolah. Menyedari hakikat bahawa isu-isu seperti ini mungkin berlaku kepada kita, boleh berlaku kepada anak-anak kita, maka ia bukan sahaja menyalahi kod etika, malah ia memberi kesan berpanjangan kepada murid itu sendiri. Murid yang mengalami isu ini, mengalami isu gangguan seksual, akan menanggung tekanan yang tinggi, termasuk perasaan takut, marah, depression, murung dan tak ada semangat untuk datang dan belajar dan hadir ke sekolah. Sekiranya masalah ini tidak dibendung dengan baik, mungkin masalah ini akan menular dengan lebih teruk. Maka kesan daripada perbuatan ini adalah tingkah laku guru yang negatif ini bukan sahaja memberi kesan kepada guru tersebut, malah akan dirasai oleh mangsa itu dan juga rakan-rakan guru-guru dan juga semua warga sekolah. Maka isu gangguan seksual hasil tindakan guru ini sepatutnya dielakkan. Sekiranya masalah ini tidak dibendung dengan baik, mungkin masalah ini akan menular dengan lebih teruk lagi. Kesan daripada akibat ini akan menyebabkan semua orang tidak selesa untuk berada di sekolah, yang sangat memberi kesan yang sangat negatif terhadap warga sekolah. Maka cara untuk atasinya adalah bukan perlu ada penguatkuasaan undang-undang yang sepatutnya oleh kerajaan. Perlu ada tindakan yang keras, dan selainnya untuk golongan-golongan ini perlu ada denda yang berat supaya orang tahu bahawa kes gangguan seksual kanak-kanak ini bukan satu perkara yang boleh dianggap enteng. Selain itu, guru-guru juga boleh meningkatkan ataupun menghadirkan diri ke kursus-kursus bengkel kesedaran dan sebagainya tentang pendidikan seks, yang mana
bersesuaian dan juga perlu untuk penjawat awam untuk mengetahui tentang apakah perkara-perkara yang menyalahi akta dan juga apakah perkara-perkara yang membawa kepada gangguan seksual dan sebagainya, dan ini akan meningkatkan pemahaman guru-guru dan meningkatkan kesedaran. Dan juga saya kira sangat penting untuk guru-guru sendiri itu sentiasa mendekatkan diri kepada Tuhan supaya kita sentiasa beringat dan juga tidak melakukan perkara-perkara yang melawan dengan nilai etika sebagai seorang guru. Hadirin sekalian, akhir kalam daripada saya hari ini, ingatan buat saya dan juga guru-guru yang berada di hadapan saya untuk sentiasa melunasi tanggungjawab, menjaga etika dan juga profesion perguruan sebagai matlamat kita. Maka saya mengajak semua guru-guru agar dapat sentiasa mematuhi aturan dan undang-undang yang ada dan kita menjalankan amanah kita sebagai seorang guru dengan ikhlas agar kita mampu untuk melahirkan generasi akan datang yang hebat, yang kuat. Itu sahaja perkongsian daripada saya pada hari ini. Maka saya mengucapkan minta maaf dan maaf ada kesalahan, dan sekian sahaja syarahan daripada saya. Assalamualaikum dan terima kasih.